Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Penang, yang mana Sabah menang 5-2 pada perlawanan ni. Satu jumlah jaringan yang banyak dari Sabah 5 dan juga 2 dari pasukan Penang. Tetapi untuk game ni boleh saya katakan sekali lagi mutu pengadilan bola sepak adalah tidak baik-baik sahaja di Malaysia. Yang mana kita boleh lihat penalti yang diberikan Sabah waktu first half yang dijaringkan oleh Darren Lock adalah bukan sepakan penalti. Sebenarnya itu adalah advantage kepada goalkeeper, tetapi referee itu bagi penalti. Dan kita boleh lihat juga keputusan-keputusan lain yang dibuat oleh referee pada perlawanan ni memang mengganggu rentak dan juga mental pemain lah. So saya mengharapkan ada tindakan yang lebih dari pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pengadilan ni untuk memastikan yang mutu pengadilan Liga Malaysia ni akan lebih efektif dan lebih bagus pada masa akan datang. Jadi saya memang tak suka nak hurai bab-bab pengadil, sebab siapa tahu follow saya lama dah, memang saya tak suka. Sebab tetapi benda ni dah makin obvious, makin ketara, so terpaksa juga bersuara sedikit. Jadi itu je lah saya nak suara. Harapkan mutu pengadilan perlu lebih efektif dan tampil dengan lebih bagus pada masa akan datang. Dan kalau referee ada buat hal, hukumlah dia, bagilah hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan di dalam perlawanan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah perkara yang positif lah tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni? Untuk pasukan Sabah, sebenarnya kalau kita lihat dari segi ball position, boleh dikatakan Sabah sebenarnya tidak terlalu menguasai bola di first half. Yang mana kalau kita lihat Penang ada 50 lebih percentage untuk ball position, dan untuk Sabah mereka hanya ada lebih kurang 40 lebih sahaja percentage waktu first half. Tetapi masuk second half, pasukan Sabah pun lebih kurang sama. Mereka tak memegang bola terlalu lama, tetapi daripada segi mereka punya counter dan juga break attack, mereka berjaya untuk menjaringkan 2 gol awal melalui Pak Tesu dan juga melalui Daniel Ting. So, apakah perkara positif yang kita boleh sampaikan untuk pasukan Sabah? Yang pertama, kalau kita lihat dari segi corak gameplay yang dilakukan oleh pasukan Sabah pada perlawanan ni adalah yang pertama, mereka cuba melakukan build up play daripada bahagian bawah dengan pembinaan back 3 yang diketuai oleh Gabriel Perez, Irfan Zakaria dan juga Dominic Tan. Yang mana setiap kali nak memulakan build up daripada bawah, maka Sabah akan menggunakan 3 player ni untuk progress the ball ke bahagian lebih tinggi. Dan kalau kita lihat kepada perlawanan ni, penggunaan daripada Irfan Zakaria adalah mostly the most important player yang menjadikan gerakan dari bahagian bawah pasukan Sabah lebih efektif dan lebih berkesan. Yang mana Irfan Zakaria ni, kalau setiap video saya akan mention dia apabila pasukan Sabah lawan. Dan sekali lagi untuk game ni, Irfan Zakaria sekali lagi membuatkan saya impresif, saya terpesona. Yang mana kita boleh lihat apabila beliau melakukan hantaran diagonal dan juga hantaran jauh ke bahagian hadapan, kebanyakannya hantaran-hantaran yang dilakukan boleh mencipta kepada jaringan. Dan pada perlawanan ni kita boleh lihat satu gerakan hantaran jauh yang bermula dari Irfan Zakaria adalah untuk gol yang terhasil dari Pak Tesu, yang mana satu hantaran jauh kepada bahagian hadapan, lepas tu dapat dekat Ko buka kat Sadil buka kat Pak Tesu score dari segi open play. So benda ni memang kita katakan dari distribution ball, memang Sabah mempunyai seorang player yang ada ball carrier dan juga ball playing defender yang ada kelebihan dari long ball yang sangat bagus, iaitu Irfan Zakaria. So Irfan ni memang mostly lah
gerakan-gerakan yang dilakukan dari bahagian bawah, kebanyakannya yang menjaringkan gol dari bahagian bawah adalah berpunca dari dia. Bukan game ni sahaja, game-game sebelum ni pun Irfan Zakaria bertindak sedemikian, dan banyak kali juga dia terlibat dengan hantaran-hantaran sebegitu yang membuat kepada jaringan kepada pasukan Sabah. So that is a good thing tentang pasukan Sabah yang pertama. Yang kedua, apabila bermain dalam formation back 3 pasukan Sabah ni, mereka akan push wingback mereka, iaitu di bahagian kanan. Yang bagusnya untuk pasukan Sabah game ni, bahagian kanan mereka letak Ko, yang mana untuk pemain Korea ni dia diletakkan sebagai wingback. Jadi kita boleh tengok secara efektifnya Ko ni dia akan naik lebih tinggi lah. Tetapi kita tahu that is not a real position for him lah. Dia bukannya position yang sebenar. Sebenarnya dia lebih kepada winger ataupun lebih kepada tempat Sadil Ramdhani. Jadi kita boleh tengok yang Ko pada mulanya dia lambat untuk adapt dan juga serasikan diri untuk bermain sebagai right wing back. Tetapi apabila dah masuk second half, barulah kita boleh nampak yang Ko ni dia berani naik atas untuk memberi support kepada Sadil Ramdhani. So kita boleh nampak apabila masuk second half, Ko dia berani naik atas, dia berani turun, dia berani naik atas, dia berani turun. Kalau waktu first half tu kita boleh nampak yang Ko ni dia banyak untuk deep, berada di kawasan Sabah sendiri untuk menghalang gerakan yang dilakukan oleh pasukan Penang melalui Adib Raub dan juga melalui Sony. So memang kita boleh nampak lah Ko ni daripada segi defensif punya player memang agak kurang, tetapi kita nampak yang dia berusaha untuk menjalankan tugas bertahan dengan baik. Jadi waktu first half kita memang nampak yang skor ni dia agak kurang untuk naik, tetapi second half positively dia berjaya untuk sesuaikan, dia berjaya untuk naik lebih tinggi dan berjaya untuk involve juga dengan gerakan-gerakan yang membuatkan pasukan Sabah skor the goal lah, yang saya cakap tadi lah, gol Pak Tesu. Manakala untuk Danny Ting, kita boleh katakan this game Danny Ting membuktikan he is one of the best wingback yang ada dekat Malaysia, yang mana apabila beliau bermain di kawasan berhampiran dengan di box pasukan lawan, beliau sangat bahaya. So boleh dikatakan dari segi attacking trait, dari segi ancaman ketika menyerang, Danny Ting memang sangat-sangat aware dengan kedudukan bola, dan kita boleh tengok bagaimana dia menyudahkan peluang yang terhidang dengan satu rembatan yang paduah bola tu dia skor kan. So memang boleh dikatakan Danny Ting memang sangat bagus, dan in term of transition pun dia sangat bagus. Dia pandai untuk turun cover balik dia punya area bila mana pasukan Penang cuba exploit kawasan dia dengan penggunaan Rahmat Makasuf. So Danny Ting banyak drop deep untuk membantu bahagian pertahanan dalam pembentukan back 5. So penggunaan wingback dari pasukan Sabah ni memang positively mereka dah berjaya untuk bergerak as a organized ataupun sangat-sangat tersusun lah untuk game ni. Structure back 3 and back 5 in term of transisi dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang, mereka dah boleh dikatakan dah mula serasi dengan taktikal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan untuk game ni, pada mulanya Sabah seakan-akan tidak berkesan dalam situasi menyerang, tetapi setelah sekian lama kita boleh lihat yang Darren Lock kebanyakannya diguna pakai lebih kepada pressing forward dan lebih kepada typical fast nine punya player, yang mana dia akan create space kepada Sadil ataupun Jerton. Cumanya untuk game ni apa yang kita boleh lihat, ada sedikit kelainan dari segi penggunaan Darren, Jerton dan juga Sadil, yang mana untuk game ni walaupun Darren Lock masih lagi peranan yang sama seperti game-game yang sebelum ni, lebih kepada untuk hold ball dan juga untuk create space kepada pemain-pemain winger seperti Jerton dan juga Sadil, tetapi untuk game ni disebabkan marking dan juga pertahanan yang compact dan solid dari pasukan Penang, Sadil dan juga Jerton mereka tak boleh nak bergerak bebas di bahagian wide area. Jadi apa yang dilakukan oleh Darren Lock adalah dia lebih kepada hold up the game dan juga hold up the ball, dan dia lebih kepada menunggu Jerton dan juga Sadil untuk bermain dengan lebih berdekatan dengan beliau ataupun masuk kepada half space ataupun central area untuk dia membentuk combination play yang baik lah di situ. Dan hasilnya apa dia? Hasilnya mereka berjaya untuk mencipta gerakan yang menarik, yang mana bola diberikan kepada Jerton, Jerton buka kepada Danny Ting, Danny Ting score. So itu adalah typical serangan yang dilakukan oleh Sabah yang ada sedikit variation, yang mana kalau sebelum ni Sabah lebih kepada exploit wide area, crossing masuk tengah ataupun Sadil masuk tengah, fullback ataupun wingback pasukan Sabah akan hold the touchline. Tetapi untuk game ni
Sabah tak lebih kepada ball position, Sabah lebih kepada direct and break attack yang laju untuk beat pertahanan lawan. So benda tu berjaya untuk untuk Sabah dapatkan gol melalui Daniel Ting dan juga Pak Taesu di second half dengan sangat bagus lah. So benda tu memang positif side lah. Dan yang terakhir kita boleh katakan tentang midfield pasukan Sabah, boleh saya katakan Pak Taesu memang menggila. Dia player yang sangat bagus dan cemerlang, dia bermain dengan sangat baik. Untuk game ni dia bergandingan dengan Scott Wilkin as a double pivot. Sepatutnya Pak Taesu more to defensive, tetapi kita boleh lihat untuk game ni sebenarnya kita boleh nampak yang Pak Taesu sebenarnya more to offensive, walaupun Scott Wilkin yang bermain lebih tinggi dari Pak Taesu, tetapi Pak Taesu adalah player yang lebih berbahaya apabila masuk ke dalam di box dan dalam situasi set pieces, yang mana satu gol dijaringkan melalui tandukan dan satu gol melalui sepakan. So itu membuktikan yang kehadiran ataupun presence, dan yang mana kehadiran Pak Taesu di dalam di box akan menjadi satu ancaman yang besar kepada pasukan lawan sekiranya mereka tak membendung Pak Taesu ni. Dia dah seakan-akan striker, dia pandai timing, dia pandai tunggu hantaran, and so that is a good thing lah. Finishing dia makin meningkat, memang gila-gila lah awal season ni, dan saya mengharapkan untuk mereka kekal konsisten. Dan untuk kelemahan pasukan Sabah of course lah ada, macam yang saya cakap tadi, wingback mereka tak macam selalu tak hold the touchline. Mereka sukar untuk beat di wide area untuk game ni. Sadir dan juga Jelton mereka seakan-akan di marking, so mereka tak boleh nak bergerak bebas. Darren Lock pun tak boleh nak bergerak bebas. Tengah pasukan Sabah pun tak boleh nak dominate. Apabila Stuart tak boleh nak memberi covering yang bagus kepada Pak, dan juga tak boleh memberi link up play kepada Jelton ataupun Darren Lock di zone 14. So benda tu juga antara kelemahan. Sekiranya mereka tak keluar daripada zone ataupun gameplay macam ni, kemungkinan mereka akan menghadapi sedikit kesukaran apabila berhadapan dengan pasukan yang lebih mempunyai kualiti dan juga teknikal yang bagus dari segi ball position lah kan, dalam fasa build-up. So Sabah kena perlu lebih aware, dan untuk defense pun mereka perlu lebih efektif dan lebih compact dalam fasa untuk bertahan, sebab boleh dikatakan gol yang dijaringkan oleh Sony tu tak ada orang yang halang. Fasa build-up dilakukan oleh Penang dengan sangat baik, dan mereka perlu lebih berhati-hatilah untuk bagi ruang dan juga space kepada pasukan lawan untuk melakukan percubaan jarak jauh. Dan untuk Khairul Fahmi Cik Mat, boleh saya katakan dah 2 game dia terlepas gol, dan dia hampir-hampir lepas gol dari Ahmed Azhar disebabkan positioning beliau sebagai seorang goalkeeper. Sepatutnya dah experience goalkeeper, dia perlu lebih aware tentang his position as a goalkeeper lah. Kalau tak, kena 2 kali lah bola lemah pada perlawanan ni. So itu untuk pasukan Sabah. Jadi overall Sabah waktu second half tu nampaklah mereka bermain dengan baik sebelum referee buat keputusan yang mana Adriano kena tackle luar kotak penalti pun dapat penalti dan sebagainya. So benda itulah yang perlu kita bincangkan apabila tentang pengadil ni. Dan untuk pasukan Penang sebenarnya mereka bermain dengan baik di bahagian tengah. Of course bahagian tengah mereka sangat cemerlang. Osman Fane telah memberi satu tamparan yang hebat kepada bahagian tengah pasukan Sabah. Mereka tak bagi ruang untuk Sabah create game di bahagian tengah dengan sangat banyak. Osman Fane buat dirty work dia dengan sangat bagus dan sebagainya. Untuk wingback pasukan Penang, Adik Raub dan juga Azmet Aris dan sebagainya, mereka berjaya untuk cover up bahagian kiri dengan kanan dengan sangat bagus. Mereka Faris Shah, mereka berjaya tutup ruang untuk pasukan Sabah tak boleh nak create game di bahagian wide area, tak boleh nak exploit bahagian wide area dan sebagainya. So benda tu positif lah apa yang dilakukan oleh pasukan Penang pada perlawanan ni. Secara defensively mereka agak compact, dan mereka memang tak bagi ruang kepada pasukan Sabah untuk exploit wide area dan bermain seperti biasa. So benda tu memang positif untuk pasukan Penang. Dan tetapi dalam in term of attacking, kita boleh nampak mereka agak sedikit kelemahan apabila Giovanni Gomez injured, terpaksa untuk tukar player iaitu Adriano masuk, Sony push midfield and Sony push forward memang nampak agak kurang sikit lah kan. Jadi boleh dikatakan zone 14 untuk mereka create ataupun link up antara bahagian serangan dan juga striker agak kurang juga. Tetapi midfield Asnan Ahmad dan juga Ni Akif berjaya menjalankan tugas dengan baik lah, yang mana combination play antara kedua player lokal ni nampaknya makin improve dan makin bagus lah. Jadi antara kelemahan mereka mungkinlah gol yang
Pertama, daripada segi situasi set pieces Pak Tesu. Yang kedua, penalti tu memang tak patut dari dia relok. Yang ketiga dan gol keempat pasukan Sabah, itu memang poor defending dari pasukan Penang sendiri, yang mana mereka tak mampu nak bertahan dengan baik dan mereka memberi ruang kepada Sabah untuk menyerang dan juga memanfaatkan kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain Penang sendiri ketika gol ketiga dan keempat Sabah. So benda tu memang kita tak boleh nafikan lah. Gol 3-4 Sabah memang poor defending dan juga error daripada pemain-pemain Penang sendiri. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.